Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Tirih junjung adat budaya. Pinang semua diikat. Salam kolopem di ruang maya. Warisan Nusa bersama martabat. Aksara disusun menjadi madah. Bicara dilontar penuh hemah. Kampus KBM Ilmu Diimarah. Dikongsi bersama minda bercambah. Selamat menyertai kolokium pemantapan bahasa Melayu dan pertandingan inovasi Kolopem 2022 Anjuran Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Kolokium ini berlangsung selama 2 hari iaitu bermula 20 Julai hingga 21 Julai 2022 secara dalam talian. Tema Kolopem 2022 ialah Pemantapan Penyelidikan Bahasa Melayu dan Inovasi Peneraju Kecemerlangan Pendidikan. Bagi pihak penganjur, kami mengalu-alukan kebersamaan dan keberadaan para pembentang serta para peserta secara maya dalam menjayakan Kolopem 2022 ini. Sidang maya yang dihormati, untuk makluman semua, sebanyak 6 kajian tindakan yang akan dibentangkan menerusi saluran bilik 5 ini. Pembentangan tersebut merangkumi subtema yang telah ditetapkan. Sesi pembentangan akan dimulakan. Peringatan, hadirin sekalian diminta untuk memastikan mikrofon ditutup semasa video pembentangan dimainkan. Majlis dengan berbesar hati mempersilakan pembentang pertama, Saudari Nurul Natrah binti Azizan dengan tajuk Mengukuhkan Kefahaman Murid Berkeperluan Khas Tahun 4 dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dengan menggunakan aplikasi MyBaca Pendidikan Khas Tahun 4. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Natrah dari SK Kurung Hitam akan membentangkan kelas kajian kami yang bertajuk Mengukuhkan Kefahaman Murid Berkeperluan Khas Tahun 4 di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dengan menggunakan aplikasi Membaca Pendidikan Khas Tahun 4. Berikut merupakan ahli kumpulan kajian tindakan SK Kurung Hitam yang diketuai oleh Cikgu Muhammad Arif bin Abdul Samad. Pengenalan, aplikasi mobile yang berteraskan pendidikan ini sangat menarik minat murid seiring dengan perkembangan pendidikan masa kini. Murid menghabiskan masa 4 hingga pengenalan. Tajuk Mengukuhkan Kefahaman Murid Berkeperluan Khas Tahun 4 di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dengan menggunakan aplikasi MyBaca Pendidikan Khas Tahun 4. Berikut merupakan ahli kumpulan kajian tindakan SK Kurung Hitam yang diketuai oleh Cikgu Muhammad Arif bin Abdul Samad. Pengenalan,
Aplikasi mobile yang berteraskan pendidikan ini sangat menarik minat murid seiring dengan perkembangan pendidikan masa kini. Murid menghabiskan masa 4 hingga 5 jam sehari dengan telefon pintar masing-masing. Dengan ini tercetus idea untuk menghasilkan satu inovasi digital yang diberi nama MyBaca Pendidikan Khas Tahun 4, di mana objektifnya adalah untuk membantu murid tahun 4 pendidikan khas memahami topik yang terdapat dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP Bahasa Melayu serta membantu murid menguasai kemahiran membina ayat. Inovasi MyBaca Pendidikan Khas Tahun 4 ini juga adalah satu langkah ke hadapan di dalam perkembangan pendidikan digital e-learning. Cat and Robert 2010. Refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu, inovasi MyBaca Pendidikan Khas Tahun 4 ini bermula dengan pemerhatian dan ujian yang dilakukan oleh guru semasa dalam kelas. Setelah dikenal pasti masalah, guru mula merancang dan menghasilkan satu aplikasi digital untuk membantu memudahkan kefahaman murid di dalam subjek Bahasa Melayu. Melalui pemerhatian guru, dapat melihat daripada hasil lembaran kerja dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, guru juga dapat mengenal pasti masalah dengan merujuk kepada analisis ujian penilaian 1. Pengumpulan data awal. Pengumpulan data diambil semula dengan aktiviti PDBC di dalam kelas, lembaran kerja dan buku latihan murid, senarai semak, kaedah temu bual, soal selidik dan juga ujian serta penilaian semasa. Hasil daripada pemerhatian ini, guru mendapati murid menghadapi masalah untuk memahami konsep pembelajaran yang terdapat di dalam DSKP dan kesukaran untuk membina ayat dengan struktur ayat yang betul. Setelah semua data telah dikumpulkan oleh guru dan guru telah merancang untuk membina satu aplikasi mobile yang berteraskan pendidikan untuk membantu murid-murid memahami konsep pembelajaran dan membantu meningkatkan kemahiran membina ayat. Dengan ini terhasillah satu inovasi yang diberi nama MyBaca Pendidikan Khas Tahun 4. Fokus kajian. Kajian ini memberi fokus kepada keupayaan murid pendidikan khas tahun 4 Raja Wali memahami topik yang terdapat dalam subjek Bahasa Melayu dan meningkatkan kemahiran murid membina ayat. Inovasi ini adalah kaedah baru yang lebih mudah untuk murid belajar dengan memuat turun aplikasi daripada Google Play Store melalui telefon pintar dan boleh menggunakannya pada bila-bila masa. Idea aplikasi MyBaca Pendidikan Khas tahun 4 ini datangnya setelah kami melihat kebanyakan murid menghabiskan banyak masa dengan telefon pintar dengan bermain permainan video ataupun melayari media sosial. Objektif kajian dan soalan kajian. Objektif kajian ini adalah seperti berikut. Mempelbagaikan kaedah PNP supaya lebih menarik perhatian dan minat murid, mengukuhkan kefahaman murid di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Pendidikan tahun 4, memberikan sumbangan yang bermakna dalam bentuk pengajaran secara digital yang mudah difahami. Soalan kajian adalah seperti berikut. Adakah aplikasi ini dapat membantu peningkatan murid dan sejauh manakah aplikasi ini dapat memberi impak kepada peningkatan murid? Peserta kajian. Kumpulan sasaran kami untuk kajian ini ialah murid kelas tahun 4 Raja Wali yang menghadapi kesukaran memahami topik di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan kesukaran untuk membina ayat. Dalam kelas ini terdapat 6 orang murid lelaki yang berlatar belakangkan daripada golongan B40. Tindakan yang dijalankan. Berdasarkan kepada isu yang dihadapi, kami melaksanakan kajian tindakan berdasarkan model kajian Chemist dan McTaggart 1988 yang telah diadaptasi dalam Rajah 1 yang melibatkan proses memerhati, refleksi, merancang dan tindakan. Pemerhatian dan refleksi bermula dengan aktiviti PDBC di dalam kelas, lembaran kerja dan buku latihan murid, senarai semak, kaedah temu bual, soal selidik, ujian dan penilaian. Seterusnya, guru mula merancang dan membuat tindakan dengan kitaran seterusnya sehinggalah mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Rajah 1 menunjukkan model kajian tindakan, adaptasi Chemist dan McTaggart 1988. Dapatan kajian. Di dalam ujian penilaian 1 yang mengandungi ujian topikal dan ujian bina ayat, murid tidak dapat menjawab soalan yang diberikan dengan baik. Ini dapat dilihat pada markah ujian penilaian 1 di mana kesemua murid mendapat markah bawah 45%.
dapatan kajian dan setelah diperkenalkan aplikasi MyBaca Pendidikan Khas tahun 4 ini, murid telah menunjukkan peningkatan di dalam ujian topika dan ujian membina ayat. Ini dapat dilihat dalam markah ujian penilaian 2 di mana kesemua murid telah berjaya mendapat markah 50% ke atas. Refleksi. Kajian ini telah membantu murid berkeperluan khas di dalam memahami konsep pembelajaran dan kemahiran membina ayat dengan menggunakan aplikasi MyBaca Pendidikan Khas tahun 4. Dengan menggunakan aplikasi ini, murid lebih mudah untuk belajar dan mengulangi topik yang telah diajar oleh guru. Dan setelah menggunakan aplikasi ini, semua murid telah menunjukkan peningkatan di dalam peratusan markah di dalam ujian penilaian 2. Aplikasi MyBaca Pendidikan Khas tahun 4 ini mudah digunakan serta mesra pengguna. Ini dapat dilihat berdasarkan soal selidik yang telah kami lakukan terhadap murid berkenaan dan aplikasi yang telah digunakan. Perkara ini dapat dilihat dalam jadual di bawah. Jadual 3 menunjukkan analisis soal selidik yang telah dilakukan berkenaan maklum balas murid terhadap penggunaan aplikasi. Rumusan. Kajian ini telah berjaya membantu murid pendidikan khas di dalam memahami topik dan konsep pembelajaran untuk subjek Bahasa Melayu tahun 4 dan meningkatkan kemahiran murid dalam membina ayat. Dengan penggunaan aplikasi MyBaca Pendidikan Khas tahun 4 ini telah memberi impak terhadap peningkatan markah murid. Maklum balas yang kami terima daripada murid-murid dan ibu bapa adalah sangat positif. Rata-rata murid sangat berminat untuk belajar dengan menggunakan aplikasi ini. Dengan penghasilan nota yang ringkas dan padat serta latihan pengukuhan yang interaktif telah membantu murid memahami sesuatu topik dengan lebih cepat dan berkesan. Sekian, terima kasih. Selesai sudah sesi pembentangan, beralih pula kepada sesi soal jawab untuk tempoh 5 minit. Dipersilakan para penonton sekiranya ada persoalan yang ingin dikemukakan. Jika tiada sebarang soalan, kita beralih pula kepada pembentang yang kedua. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nurul Natrah binti Azizan atas pembentangan sebentar tadi. Hadirin sekalian, sesi berikutnya diteruskan dengan pembentangan kertas kajian yang kedua. Dipersilakan saudari Salbiah binti Abdul Aziz dengan tajuk memantapkan penguasaan konsep dan istilah dalam mata pelajaran Bahasa Melayu STPM menggunakan teknik BM4. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Puan Salbiah binti Abdul Aziz dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Kajang akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Memantapkan Penguasaan Konsep dan Istilah dalam mata pelajaran Bahasa Melayu STPM dengan penggunaan teknik BM4. BM4 merupakan formula bahasa Melayu yang digunakan untuk memudahkan murid-murid mengingati konsep dan istilah yang dipelajari. Formula ini juga dapat menerangkan hubung kait antara satu-satu topik yang dipelajari. Dalam kajian tindakan saya ini, saya akan menumpukan kepada beberapa aspek. Antaranya pengenalan, fokus kajian, objektif kajian, peserta kajian, tindakan yang telah dijalankan, dapatan kajian, refleksi dan rumusan. Bahasa Melayu STPM memerlukan murid-murid menjawab soalan objektif dan esei untuk semester 1. Bagi semester 2 dan semester 3, murid-murid akan menjawab soalan objektif dan soalan struktur. Soalan-soalan tersebut sangat mencabar kerana murid-murid perlu menguasai konsep dan istilah untuk mendapat markah yang cemerlang. Melalui refleksi PDPC yang lalu, saya mendapati bahawa murid-murid tidak mengerti konsep dan istilah, sukar membezakan konsep dan istilah, sukar berfikir dengan cepat dan tepat mengenai istilah dan konsep. Murid-murid juga keliru untuk memberikan contoh yang tepat. Saya juga menyenaraikan masalah yang mungkin berpunca daripada kelemahan saya sendiri. Kemungkinan saya juga tidak mampu menguasai dengan baik konsep dan istilah yang diajar. Saya juga keliru dengan konsep yang diajar kerana guru perlu menguasai sukatan pelajaran semester 1, 2 dan 3 dalam masa yang sama. Dan saya juga beranggapan bahawa saya tidak menggunakan teknik yang berkesan untuk menyampaikan sesuatu konsep kepada murid-murid. Pengumpulan data awal saya peroleh daripada peperiksaan percubaan dan juga melalui pemerhatian yang saya buat terhadap murid-murid. Pengumpulan data awal menunjukkan bahawa peratus lulus murid bagi kelas yang saya ajar iaitu tingkatan 6 atas, 20 SS3 dan 20 SS7 serta tingkatan 6 rendah iaitu 21 SS1 menunjukkan peratus lulus yang agak rendah, iaitu hanya untuk kelas SS3 hanya mencapai 8% murid-murid yang lulus. Oleh demikian, saya mengambil satu keputusan untuk menggunakan suatu teknik yang boleh mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid-murid dalam menguasai konsep dan istilah. Dalam objektif kajian ini, saya mengenal pasti teknik yang berkesan yang boleh digunakan oleh murid-murid dan juga guru dalam PDPC ataupun PDR bagi menguasai konsep dan istilah yang terdapat dalam sukatan pelajaran Bahasa Melayu STPM. Dalam kajian tindakan saya ini, saya berfokus kepada beberapa soalan iaitu apakah peratus penguasaan konsep dan istilah penting dalam sukatan pelajaran Bahasa Melayu akan meningkat dalam kalangan murid-murid. Yang kedua, apakah peratus lulus murid dalam mata pelajaran Bahasa Melayu meningkat sekurang-kurangnya sebanyak 40% setelah menguasai teknik ini. Yang ketiga, apakah terdapat perubahan sikap murid dalam mempelajari Bahasa Melayu STPM semester 1, 2 dan 3 selepas mereka menggunakan teknik BM4. Peserta kajian saya tumpukan kepada tingkatan 6 bawah dan juga tingkatan 6 atas yang berjumlah lebih kurang 93 orang murid. Untuk menjalankan kajian tindakan saya ini, tindakan yang saya lakukan, saya menjalankan beberapa tindakan untuk memastikan bahawa
teknik penggunaan BM4 ini dapat diaplikasikan. Saya menjalankan 9 langkah untuk memastikan murid-murid menguasai konsep dan istilah dengan lebih mantap. Langkah pertama yang saya ambil, saya mengagihkan tajuk. Kemudian saya menunjukkan contoh untuk melakukan atau mereka cipta BM4. Seterusnya, saya memberi tempoh kepada murid-murid untuk menyiapkan BM4 dengan menggunakan kemahiran ICT. Saya turut memuat naik slide yang mengandungi tajuk yang terdapat dalam sukatan pelajaran dalam aplikasi Telegram untuk rujukan murid-murid. Seterusnya, murid-murid perlu membaca dan membuat rujukan untuk topik-topik yang diajar oleh guru. Dalam konteks ini, independent learning telah pun berlaku kerana mereka merujuk slide-slide yang telah diberikan lebih awal sebelum sesi PDPC ataupun PDPR bermula. Seterusnya, guru akan menyimak BM4 yang dihantar oleh murid-murid dalam grup Telegram Bahasa Melayu dan guru akan mengedit bahagian-bahagian yang perlu untuk penambahbaikan. Seterusnya, guru akan memulangkan BM4 tersebut untuk murid-murid membuat penambahbaikan dari segi raja pohon, akronim yang digunakan dan juga fakta-fakta yang perlu diperbaiki. Saya turut meminta murid untuk mengumpulkan semua BM4 yang telah diedit dan disimpan dalam satu folder sebelum diserahkan kepada saya untuk memastikan kelancaran penghasilan BM4. Akhir sekali, saya akan menyemak BM4 sebelum dicetak dan difotokopi mengikut jumlah murid yang terdapat dalam sesuatu kelas. Setiap murid akan mendapat senaskah BM4. BM4 yang mantap akan digunakan untuk sesi yang baru, manakala yang kurang mantap akan ditambah baik pada masa yang akan datang. Dalam dapatan kajian, saya mendapati bahawa setelah murid-murid menggunakan teknik BM4, saya mendapati berlaku peningkatan dalam pencapaian peratus murid lulus dalam peperiksaan STPM. Dalam rajah 2 menunjukkan berlaku peningkatan dalam kalangan murid-murid tingkatan 20 SS7, tingkatan T20 SS3 dan juga T21 SS1. Jika kita lihat T20 SS3 daripada pencapaian hanya 8% meningkat kepada 52% murid yang lulus. Dalam dapatan kajian juga saya dapati bahawa murid-murid menunjukkan peratus murid yang bersetuju bahawa penggunaan teknik BM4 berkesan untuk menguasai konsep dan istilah dalam mata pelajaran Bahasa Melayu semester 2 sangat memberansangkan. Begitu juga dalam dapatan yang saya peroleh untuk murid-murid dalam semester 3. Saya mendapati bahawa 48.4% bersetuju bahawa tank ini sangat berkesan. Saya juga memetik kata-kata seorang murid yang menggunakan teknik BM4 ini dengan sepenuhnya. Antara kata-katanya, saya belajar Bahasa Melayu di peringkat STPM ini, saya rasa sangat mudah apabila menggunakan BM4 kerana BM STPM ini sangat banyak konsep yang perlu dihafal oleh murid dan konsepnya ada yang lebih kurang sama namanya. Refleksi kajian tindakan saya ini, saya mendapati bahawa murid-murid saya berjaya membantu murid-murid memantapkan kemahiran menguasai konsep dan istilah. Murid-murid juga saya dapati begitu bersemangat untuk belajar dan menjawab soalan-soalan latih tubi. Suasana PDPC maupun PDPR menjadi lebih ceria dan saya dapati murid-murid bersaing secara sihat. Mereka cipta BM4 yang sangat mantap. Berikut merupakan contoh-contoh BM4 yang dihasilkan oleh murid-murid untuk semester 1. Ini pula merupakan contoh ciri-ciri ayat dasar dalam sukatan pelajaran SEM 2. Seterusnya, untuk SEM 3, murid-murid menggunakan istilah yang diakronimkan untuk menghafal konsep honomin, homofon dan juga homograf.
Sebagai rumusan, saya mendapati bahawa penggunaan teknik BM4 ini mempunyai implikasi terhadap murid dan juga guru. Implikasi terhadap murid menjadi lebih kreatif dan kritis, murid mengaplikasikan kemahiran mereka cipta, suasana pembelajaran menjadi ceria. Kepada guru pula, guru lebih yakin untuk mengajar, guru terdorong untuk menjadi lebih kreatif dalam mereka cipta BM4 dan guru berasa seronok untuk mengajar. Berikut merupakan komen-komen yang saya peroleh daripada murid-murid saya. Penggunaan teknik BM4 dalam PDPR Bahasa Melayu SDPM untuk semester 3, penggunaan teknik BM4 dalam PDPR Bahasa Melayu SDPM semester 2, dan juga penggunaan teknik BM4 dalam PDPC Bahasa Melayu SDPM semester 2. Sebahagian BM4 ini boleh juga ditampal di atas meja semasa PDPC bagi mengukuhkan ingatan murid-murid semasa belajar konsep dan istilah. Saya rasa sampai di sini sahaja saya berkongsi mengenai penggunaan teknik BM4. Saya berharap ilmu yang saya sampaikan ini dapat dimanfaatkan oleh semua. Saya ucapkan terima kasih. Sesi soal jawab dibuka. Hadirin bolehlah mengajukan soalan kepada pembentang. Jika tiada sebarang soalan, kita teruskan pula kepada pembentang yang ketiga. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Salbiah binti Abdul Aziz atas pembentangan sebentar tadi. Tanpa melengahkan masa, dipersilakan pembentang ketiga, iaitu Saudari Nurhayati binti Mak Zain dengan tajuk Modul MMBM membantu murid pemulihan khas menguasai perkataan suku kata tertutup KWK dalam norma baru. Dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tajuk kajian tindakan kami ialah Modul Mudah Membaca Bahasa Melayu membantu murid pemulihan khas menguasai perkataan suku kata tertutup KBK dalam norma baru. Disediakan oleh Nurhayati binti Mak Zain dan Rosnawati binti Sa'ad. Kajian ini dijalankan untuk mengatasi masalah tidak memasuki asas 3M yang dihadapi oleh murid pemulihan khas tahun 3 juara dalam kemahiran mengeja menyebut perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KWK. Hasil tinjauan menunjukkan murid-murid ini hanya mendapat TP2 sahaja dalam pentafsiran bilik darjah. Pembelajaran di atas talian dirancang dengan sistematik agar murid-murid seronok untuk belajar bersama-sama guru dalam talian. Refleksi PDP yang lalu. 8 orang murid sudah menguasai kemahiran suku kata KW, namun tidak tekal dan masalah kian meruncing apabila mereka langsung tidak dapat menguasai kemahiran suku kata KWK. Fokus kajian kami adalah untuk memantapkan kemahiran KW diteruskan dengan suku kata tertutup KWK melalui kaedah eja, sebut, baca, tulis dan takkul. Kami memperkenalkan modul mudah membaca bahasa Melayu dan menyediakan modul latihan dalam kelas dalam talian untuk dialihkan kepada ibu bapa bagi membantu anak-anak belajar di rumah. Objektif adalah
mengkaji sejauh mana keberkasihan penggunaan modul mudah membaca meningkatkan prestasi murid pemulaan kelas, mendapatkan persepsi murid pemulaan kelas terhadap penggunaan modul ini. Objektif khusus, murid pemulaan kelas tahun 3 dapat menguasai 95% kemahiran huruf suku kata terbuka KB dan meningkatkan 90% penguasaan kemahiran mengeja, menyebut dan menulis suku kata tertutup KVK dalam latihan dan ujian yang dilaksanakan. Kumpulan sasarannya adalah 6 orang murid lelaki, 2 orang murid perempuan kelas tahun 3 juara. Pelaksanaan kajian tinjauan awal kami dapati daripada semakan buku latihan dan tingkah laku murid semasa belajar di arus perdana dan kelas pemulihan. Kami melaksanakan pra-ujian menggunakan set instrumen penentuan penguasaan membaca menulis IPP 2M yang dibekalkan oleh KPM untuk ujian pra dan ujian pasca. Kemahiran yang diuji adalah kemahiran suku kata tertutup KVK dan ayat mudah. Sebelum PDPR bermula, saya membekalkan set instrumen penilaian kepada ibu bapa. Ibu bapa datang mengambil di sekolah dan menjalankan pengujian ini di rumah dengan bimbingan guru. Hasil dapatan ujian ini akan dihantar oleh ibu bapa dalam grup WhatsApp kelas. Inilah dia hasilnya. Murid dapat menguji suku kata awal tetapi tidak dapat menggabungkan dengan konsonan. Contohnya, adik diejanya adi atau ada. Pokok diejanya pokok. Baik, analisis pra-ujian didapati kesemua murid tidak dapat menguasai kemahiran KVK. Murid-murid ini menghadapi masalah untuk mencantum perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK ini. Didapati daripada pra-ujian ini hanya 2 orang sahaja yang mendapat skor 2/8, 4 orang 1/8, 2 orang lagi tidak mendapat apa-apa skor. Baik, dalam pelaksanaan kajian untuk kitaran 1, saya mengaplikasikan inovasi yang telah saya hasilkan menggunakan modul dan lembaran kerja dalam pelbagai aktiviti yang telah saya rancang seperti aktiviti didik hibur dan juga aktiviti-aktiviti mengeja menyebut, beraktiviti berpasangan, berkumpulan, menggunakan Wordwall, YouTube dan juga paparan slide. Baiklah, ibu bapa datang mengambil modul untuk belajar di rumah. Jika tidak dapat datang ke sekolah, guru menghantar ke rumah. Setelah modul diperolehi, kelas bermula. Kelas di dalam talian secara Google Meet dilaksanakan. Kaedah eja sebut baca tulis dan takwal dilaksanakan. Murid dibimbing secara berperingkat dari aras rendah, sederhana dan tinggi. Setelah mereka menguasai kemahiran VKVK, kemahiran diteruskan dengan perkataan suku kata yang lain untuk kemahiran 10 hingga 15 sebagai yang mana terdapat dalam kemahiran pemulihan khas. PDPR secara dalam kali ini memberi impak yang sangat bagus kepada murid-murid. Murid-murid sangat aktif bersoal jawab dengan guru dan rakan-rakan. Baiklah, setelah beberapa minggu belajar, ibu bapa menghantar tugasan yang lalu dan mengambil tugasan yang baru di kediaman guru. Dan murid-murid juga boleh menghantar tugasan dalam talian. Aktiviti PDP untuk kemahiran KVK ini sangat diutamakan kerana ia adalah fokus utama kajian kami. Murid-murid dibimbing dengan pelbagai kaedah dan teknik agar mereka dapat menguasai kemahiran belajar bersungguh-sungguh dalam proses pembelajaran yang diadakan. Baiklah, untuk kitaran 2, murid-murid menggunakan modul mudah membaca. Dengan menggunakan modul mudah membaca, murid-murid mengingati kembali apa yang telah dipelajari. Murid menguji diri mereka. Murid-murid berbincang dengan guru dan dengan rakan-rakan. Aktiviti Wordwall. Dengarlah ceritaku. Cikgu tanya, kamu jawab.
dan kerja silang kata diteruskan. Ibu bapa mendapatkan modul mudah membaca bahasa Melayu untuk membimbing anak-anak mereka belajar di rumah. Setelah modul diperolehi dan ada bersama murid, modul ini digunakan secara optimum semasa PDPR sama ada dalam talian atau luar talian. Suasana pembelajaran yang kondusif, gaya pembelajaran mengikut tahap kepada murid menjadikan suasana pembelajaran bermakna, memberi motivasi kepada murid yakin pada diri dan mereka dapat belajar dengan ceria. Saya juga telah mengadakan satu bengkel di dalam talian bersama ibu bapa. Sambutan yang baik semasa bengkel ini memberi semangat kepada saya untuk meneruskan bengkel ini pada masa akan datang. Selepas sesi pembelajaran dan talian, murid diminta memberi pendapat mereka tentang pembelajaran berpantukan modul mudah membaca bahasa Melayu. Murid dibimbing oleh ibu bapa untuk mengisi Google Form dan daripada dapatan yang saya dapati, maklum balas daripada murid-murid sangat positif. Semua murid menanda setuju dan sangat setuju. Google Form ini boleh diakses melalui tautan yang tertera. Setelah menjalani pembelajaran dengan guru, murid ini diuji semula. Dalam pasca ujian, murid-murid dapat menjawab dengan betul kesemua item ujian. Mereka mendapat 8/8. Ini menunjukkan murid-murid dapat menguasai kemahiran KVK. Semasa pembelajaran dalam talian, murid berlumba-lumba untuk berkongsi hasil kerja mereka dan menghantar tugasan dalam grup WhatsApp kelas. Murid sangat berminat membaca. Ini adalah hasil yang dapat saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Pasca ujian, semua murid dapat menjawab dengan betul semua item yang diuji. Ini adalah analisis pra dan pasca. Semua murid dapat menguasai kemahiran KVK. Refleksi perbandingan dalam bentuk gambar rajah. Dan di akhirnya, refleksi kajian. Kami telah berjaya memantapkan kemahiran suku kata KV dan meningkatkan penguasaan murid untuk kemahiran suku kata tertutup KVK. Dan murid juga dapat ditingkatkan kebolehan mereka untuk membina perkataan, frasa dan ayat mudah kemahiran suku kata tertutup KVK, KVKK dan seterusnya. Suasana pembelajaran yang kondusif menjadi lebih ceria, bermakna, berkesan dan berkualiti. Ini dapat meningkatkan keyakinan diri murid, daya ingatan dan kefahaman semasa mereka belajar dan lebih berminat untuk menerka ilmu baharu. Rumusan dalam kita merealisasikan kejayaan, semua pihak perlu bersatu. Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Walaupun murid Melangkas mempunyai daya takkul yang rendah, berpegang pada prinsip usaha tanpa mengenal jemu, usaha tangga kejayaan. Murid dibimbing dengan penuh kesabaran agar mereka menguasai kemahiran serta mencapai objektif yang dirancang. Sekian, terima kasih. Selesai sudah pembentangan ketiga, kita telah mendengar satu perkongsian yang amat menarik. Untuk pembentangan ini, tiada sesi soal jawab dibuka kerana kedua-dua pembentang ada urusan yang tidak dapat dielakkan. Sidang maya sekalian, anda diminta untuk mengisi borang kehadiran program yang terdapat pada ruangan sembang. Tanpa melengahkan masa, dipersilakan pembentang keempat iaitu Saudari Fezliana Anak Rajasmi dengan tajuk Teknik Sibuloka untuk meningkatkan kemahiran membina ayat mudah dalam kalangan murid sekolah rendah. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fezliana Anak Rajasmi akan membentangkan kajian saya bersama Puan Khadijah Elias Swati binti Haji Adenan
yang bertajuk Teknik Si Bloke untuk meningkatkan kemahiran membina ayat mudah dalam kalangan murid sekolah rendah. Baiklah, abstrak bagi kajian tindakan ini ialah teknik Si Bloke diformulakan untuk membantu meningkatkan kemahiran membina ayat mudah dalam kalangan murid sekolah rendah. Si Bloke ialah kependekan kepada 4 kata kunci utama, iaitu siapa, buat apa, lokasi dan keterangan sebagai struktur membina ayat mudah. Kajian ini dijalankan untuk menilai keberkesanan teknik Si Bloke dalam membantu murid menguasai kemahiran membina ayat mudah. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah pemerhatian, temu bual, ujian pra dan ujian pos. Pengkaji telah mendapati bahawa teknik Si Bloke berkesan untuk meningkatkan kemahiran murid dalam membina ayat mudah. Sedikit pengenalan bagi kajian tindakan ini. Kemahiran membina ayat tergolong dalam kemahiran menulis mental atau mentalis. Pada peringkat ini, murid akan mula untuk melahirkan fikiran mereka sendiri secara bertulis. Ayat yang dibina hendaklah mengikut struktur asas yang betul. Terdapat juga segelintir murid yang bermasalah untuk membina ayat kerana sukar melahirkan idea dan tidak tahu struktur asas binaan ayat. Kelemahan-kelemahan ini menyebabkan murid tidak berminat dan tidak memberikan fokus dalam pembelajaran. Penyataan masalah bagi kajian ini ialah sebahagian murid bermasalah dalam membina ayat kerana sukar melahirkan idea sendiri. Sebahagian murid juga tidak tahu struktur asas dalam binaan ayat mudah dan kekurangan kosakata. Ketiadaan teknik atau formula mudah menyebabkan murid tidak tahu bagaimana hendak bermula untuk membina ayat. Dan berdasarkan pemerhatian dan temu bual didapati 10 daripada 22 orang murid di dalam kelas pengkaji tidak dapat membina ayat dengan betul. Oleh itu, terdapat 2 objektif kajian, iaitu merancang dan melaksanakan teknik Si Bloke untuk membantu menguasai kata kunci utama bagi membina ayat mudah dalam kalangan murid sekolah rendah. Seterusnya ialah mengkaji keberkesanan teknik Si Bloke dalam membantu meningkatkan kemahiran membina ayat mudah dalam kalangan murid sekolah rendah. Yang pertama ialah bagaimanakah teknik Si Bloke dirancang dan dilaksana untuk membantu murid menguasai kata kunci utama bagi membina ayat mudah dalam kalangan murid sekolah rendah. Yang kedua ialah apakah teknik Si Bloke berkesan dalam membantu meningkatkan kemahiran membina ayat mudah dalam kalangan murid sekolah rendah. Pengkaji juga telah membuat tinjauan literatur, iaitu pengkaji-pengkaji lepas telah memperkenalkan rumus struktur ayat untuk meningkatkan kemahiran menulis ayat dalam kalangan murid. Menurut Zahratul Nadira Ibrahim 2012, Rahman Harun et al. 2012, Aswati dan Mulyana 2016 telah membantu murid-murid menulis ayat yang gramatis dengan penggunaan rumus struktur ayat. Bahkan, bahan grafik ialah alat yang biasa digunakan dalam pengajaran kemahiran menulis ayat. Menurut Zahratul Nadira Ibrahim 2012, Siti Hazliza Jumali dan Supina Taib 2014, Manisa Osman 2017, Aswati dan Mulyana 2016, Rahman Harun et al. 2012 telah menggunakan gambar sebagai alat pengajaran dalam kemahiran menulis ayat. Bagi kajian ini, pengkaji menggunakan kaedah pemerhatian, temu bual, ujian pra dan ujian pos sebagai instrumen kajian. Peserta kajian adalah terdiri daripada 22 orang murid kelas 3 Zuhal di sebuah sekolah di daerah Kinabatangan yang menjadi tempat pengkaji menjalani praktikum. Dapatan awal menunjukkan bahawa 10 daripada 22 orang kelas 3 Zuhal tidak menguasai kemahiran membina ayat mudah. Pengkaji memperkenalkan teknik Si Bloke kepada peserta kajian sebagai panduan dalam membina ayat mudah. Pengkaji mengkaji keberkesanan teknik Si Bloke dengan analisis pemerhatian, temu bual, ujian pra dan ujian pos. Dapatan kajian merujuk soalan kajian 1, iaitu bagaimanakah teknik Si Bloke dirancang
dan dilaksana untuk membantu murid menguasai kata kunci utama bagi membina ayat mudah dalam kalangan murid sekolah rendah. Baiklah, pengkaji telah merancang dan melaksana teknik Sibuloke untuk membantu murid menguasai kata kunci utama dalam membina ayat mudah. Sibuloke merupakan kependekan kepada siapa? Si. Buat apa? Bu. Lokasi, lo, dan keterangan, ke. Susunan Sibuloke ini digunakan untuk membantu peserta kajian membina ayat dengan mengikut struktur yang betul berdasarkan 4 kata kunci tersebut. Pengkaji menjalankan satu sesi PDP dan mengajar murid membina ayat mudah dengan menggunakan teknik Sibuloke. Yaitu pertama, peserta kajian diajarkan dengan teknik Sibuloke dengan bantuan alat bantu mengajar, maujud, dan teknologi maklumat dan komunikasi. Seterusnya, peserta kajian meneliti gambar, rangsangan, dan membulatkan perbuatan atau kata kerja. Seterusnya, peserta kajian melengkapkan 4 kata kunci utama yaitu si, bu, lo, ke. Kemudian peserta kajian membina ayat mudah yang lengkap berdasarkan 4 kata kunci. Seterusnya pengkaji menyemak dan memurnikan ayat yang dihasilkan oleh peserta kajian. Dan peserta kajian membuat latihan membina ayat. Berikut ialah gambar-gambar kajian yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh pengkaji, yaitu papan teknik Sibuloke dan Kitbam, kemudian aktiviti murid bermain puzzle sebagai set induksi, unsur teknologi maklumat dan komunikasi, yaitu murid perlu mengimbas QR code. Kemudian video penerangan guru mengenai teknik Sibuloke, serta aktiviti menyusun perkataan dalam papan carta teknik Sibuloke, serta terdapat lembaran kerja membina ayat menggunakan teknik Sibuloke. Bagi dapatan kajian, merujuk soalan kajian kedua, apakah teknik Sibuloke berkesan dalam membantu meningkatkan kemahiran membina ayat mudah dalam kalangan murid sekolah rendah? Oke, berdasarkan data ujian pra dan ujian pos, didapati telah berlaku peningkatan signifikan bilangan ayat lengkap yang berjaya dihasilkan murid selepas murid mengaplikasi teknik Sibuloke. Berdasarkan dapatan temu bual, kesemua peserta kajian menyatakan maklum balas yang positif terhadap teknik Sibuloke ini. Kesemua responden bersetuju bahwa teknik Sibuloke ini membantu mereka dan memahami struktur asas dalam membina ayat. Berdasarkan pemerhatian pula, peserta-peserta kajian ini dapati seronok dan teruja setelah menguasai formula membina ayat mudah. Konklusinya, ayat analisis ini menunjukkan bahwa teknik Sibuloke adalah berkesan dalam membantu murid menguasai kemahiran membina ayat mudah. Rumusan bagi kajian ini ialah pengkaji telah mengenal pasti masalah yang berlaku dalam sebahagian murid yang mengalami kesukaran membina ayat mudah. Pengkaji telah merancang dan melaksanakan PDP dengan bantuan teknik Sibuloke untuk mendedahkan murid dengan teknik yang ringkas dalam membina ayat mudah. Pengaplikasian teknik Sibuloke oleh murid ternyata berkesan dalam membantu mereka untuk mengenal pasti 4 kata kunci utama dalam membina ayat. Suasana pembelajaran juga turut bertukar menjadi lebih positif kerana murid berasa lebih yakin dan sangat mudah untuk membina ayat mudah. Oleh itu, pelaksanaan kajian tindakan ini telah memperbaiki amalan pengkaji dalam pengajaran kemahiran membina ayat. Selesai sudah sesi pembentangan keempat. Sekarang kita buka untuk sesi soal jawab. Tuan-puan, bolehlah mengajukan soalan kepada pembentang. Jika tiada sebarang soalan, majlis diteruskan lagi dengan pembentang yang kelima.
Terima kasih diucapkan kepada saudari Fezliana Anak Rajasmi atas pembentangan sebentar tadi. Hadirin sekalian, saya teruskan dengan pembentang kelima dengan video bertajuk Teknik Permainan Gamifikasi untuk meningkatkan penguasaan kata nama am dalam kalangan murid sekolah rendah oleh saudari Kamariah binti Samir. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamariah binti Samir. Pada hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk Teknik Permainan Gamifikasi untuk meningkatkan penguasaan kata nama am dalam kalangan murid sekolah rendah. Abstrak, kajian yang dilakukan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan penguasaan dan kefahaman murid mengenai kata nama am. Punca masalah yang utama ialah murid keliru dan tidak dapat membezakan kata nama am mengikut kategori. Maka, fokus kajian ini adalah untuk menangani masalah tersebut dengan memperkenalkan satu kaedah pengajaran dan pembelajaran baharu iaitu melalui teknik permainan gamifikasi. Maka, fokus kajian ini adalah untuk menangani masalah tersebut dengan memperkenalkan satu kaedah pengajaran dan pembelajaran baru iaitu melalui teknik permainan gamifikasi. Dengan demikian, kaedah yang digunakan untuk menyiapkan kajian tindakan ini adalah dengan menetapkan seramai 3 orang murid sebagai sampel kajian iaitu 1 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Manakala instrumen yang digunakan untuk kajian ini pula ialah pemerhatian dan temubual. Dapatan menunjukkan teknik permainan ini sangat penting sebagai salah satu mekanisme yang dapat membantu guru menarik minat sekaligus meningkatkan penguasaan kata nama am dalam kalangan murid. Baik, untuk pengenalan selaras dengan Standard Pendidikan Antarabangsa Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 dibangunkan demi mencapai aspirasi negara untuk berada sama tinggi dengan negara membangun yang lain. Rancangan PPPM 2013 hingga 2025 ini juga dapat meningkatkan profesionalisme keguruan apabila guru lebih kreatif mencipta inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran seiring dengan perubahan zaman serta relevan dengan kehendak pembelajaran abad ke-21 iaitu PAK 21. Menurut Muhammad Rusdin dan Ali 2019, proses perancangan dan pelaksanaan PAK 21 ini melibatkan pemikiran yang kreatif, inovatif, kritis, menitikberatkan penyelesaian serta kecekapan membuat keputusan oleh seseorang guru. Abdullah dan Abdul Razak 2021 menjelaskan, teknik permainan gamifikasi ini menggabungkan isi kandungan pembelajaran dengan unsur-unsur menarik permainan. Hal ini sejajar dengan kaedah pengajaran berbentuk didik hibur yang diketengahkan dalam kurikulum standard sekolah rendah KSSR Bahasa Melayu bagi membolehkan murid belajar dengan suasana yang santai dan menyeronokkan. Menerusinya, murid dapat menghilangkan perasaan takut dan malu Hafizon 2012 kerana pembelajaran tidak formal melibatkan pertanyaan dan mencari kepakaran QS ETL 2017. Refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu, saya mendapati terdapat beberapa murid di kelas terbabit yang masih tidak menguasai kemahiran membaca lalu menyukarkan mereka untuk mengenal pasti kata nama am.
Semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung juga, murid yang tidak menguasai kemahiran membaca ini dilihat tidak menunjukkan minat untuk belajar dan akhirnya menjadi murid yang tersisih kerana tiada motivasi serta sentiasa ketinggalan maklumat semasa pengajaran dan pembelajaran. Bahkan, murid yang berada di tahap sederhana pula mempunyai masalah untuk membezakan kata nama am mengikut kategori kerana keliru akibat kurang tumpuan dan cuai. Dengan demikian, selain membantu murid mengeja dan membatangkan suku kata atau perkataan, guru perlu merancang dan membina bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan untuk membantu meningkatkan tahap penguasaan murid. Seterusnya, untuk fokus kajian, umum menyedari bilik-bilik darjah pada hari ini dipenuhi dengan murid yang berbeza baik dari segi budaya dan bahasa. Malah kebolehan kognitif juga berbeza di antara satu dengan yang lain. Pendidikan hak asasi manusia seperti yang termaktub dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 dan Pendidikan untuk Semua Cyber 2018 tanpa membezakan tahap kebolehan dan keupayaan murid di dalam bilik darjah. Ekoran daripada hal ini, pengkaji Selamat sejahtera. Mohon Nurizatul Humaira hentikan link video ni. Minta Husni bentangkan videonya sekali lagi. Husni mainkan sekali lagi video pembentangan tersebut. Terima kasih Husni. Baik Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamaria binti Samia. Pada hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk Teknik Permainan Gamifikasi untuk meningkatkan penguasaan kata nama am dalam kalangan murid sekolah rendah. Abstrak, kajian yang dilakukan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan penguasaan dan kefahaman murid mengenai kata nama am. Punca masalah yang utama ialah murid keliru dan tidak dapat membezakan kata nama am mengikut kategori. Maka, fokus kajian ini adalah untuk menangani masalah tersebut dengan memperkenalkan satu kaedah pengajaran dan pembelajaran baharu iaitu melalui teknik permainan gamifikasi. Dengan demikian, kaedah yang digunakan untuk menyiapkan kajian tindakan ini adalah dengan menetapkan seramai 3 orang murid sebagai sampel kajian iaitu 1 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Manakala instrumen yang digunakan untuk kajian ini pula ialah pemerhatian dan temubual. Dapatan menunjukkan teknik permainan ini sangat penting sebagai salah satu mekanisme yang dapat membantu guru menarik minat sekaligus meningkatkan penguasaan kata nama am dalam kalangan murid. Baik, untuk pengenalan selaras dengan Standard Pendidikan Antarabangsa Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 dibangunkan demi mencapai aspirasi negara untuk berada sama tinggi dengan negara membangun yang lain. Rancangan PPPM 2013 hingga 2025 ini juga dapat meningkatkan profesionalisme keguruan apabila guru lebih kreatif mencipta inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran seiring dengan perubahan zaman serta
relevan dengan kehendak pembelajaran abad ke-21 iaitu PAK 21. Menurut Muhammad Rusdin dan Ali 2019, proses perancangan dan pelaksanaan PAK 21 ini melibatkan pemikiran yang kreatif, inovatif, kritis, menitikberatkan penyelesaian serta kecekapan membuat keputusan oleh seseorang guru. Abdullah dan Abdul Razak 2021 menjelaskan, teknik permainan gamifikasi ini menggabungkan isi kandungan pembelajaran dengan unsur-unsur menarik permainan. Hal ini sejajar dengan kaedah pengajaran berbentuk didik hibur yang diketengahkan dalam kurikulum standard sekolah rendah KSSR Bahasa Melayu bagi membolehkan murid belajar dengan suasana yang santai dan menyeronokkan. Menerusinya, murid dapat menghilangkan perasaan takut dan malu Hafizon 2012 kerana pembelajaran tidak formal melibatkan pertanyaan dan mencari kepakaran. QS ETL 2017. Refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu, saya mendapati terdapat beberapa murid di kelas terbabit yang masih tidak menguasai kemahiran membaca lalu menyukarkan mereka untuk mengenal pasti kata nama am. Semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung juga, murid yang tidak menguasai kemahiran membaca ini dilihat tidak menunjukkan minat untuk belajar dan akhirnya menjadi murid yang tersisih kerana tiada motivasi serta sentiasa ketinggalan maklumat semasa pengajaran dan pembelajaran. Bahkan, murid yang berada di tahap sederhana pula mempunyai masalah untuk membezakan kata nama am mengikut kategori kerana keliru akibat kurang tumpuan dan cuai. Dengan demikian, selain membantu murid mengeja dan membatangkan suku kata atau perkataan, guru perlu merancang dan membina bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan untuk membantu meningkatkan tahap penguasaan murid. Seterusnya, untuk fokus kajian, umum menyedari bilik-bilik darjah pada hari ini dipenuhi dengan murid yang berbeza baik dari segi budaya dan bahasa. Malah kebolehan kognitif juga berbeza di antara satu dengan yang lain. Namun begitu, pendidikan adalah hak asasi manusia seperti yang termaktub dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 dan pendidikan untuk semua SAIBE 2018 tanpa membezakan tahap kebolehan dan keupayaan murid di dalam bilik darjah. Ekoran daripada hal ini, pengkaji melihat keperluan guru untuk menilai teknik dan kaedah pengajaran yang boleh dijalankan kepada murid 3 intelijen yang belum menguasai kata nama am di dalam PDP. Sehubungan dengan itu, teknik permainan gamifikasi yang dipilih oleh guru merupakan usaha dan solusi dalam memastikan murid mendapat pengetahuan dan kemahiran yang sepatutnya. Teknik ini juga mampu mewujudkan kesan berdaya saing di antara murid kerana teknik ini berupa sebuah permainan interaktif dan termasuk dalam pengajaran yang mengangkat pendekatan didik hibur seperti yang disarankan dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Pendekatan permainan seumpama ini juga dapat memvariasikan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan peringkat umur murid. Hui Ching dan Muhammad Nordin 2021 untuk objektif umum untuk meningkatkan tahap penguasaan kata nama am dalam kalangan murid yang lemah, kemudian mempelbagaikan media pengajaran secara berkesan dan yang terakhir mengoptimumkan pembelajaran abad ke-21 melalui amalan kolaboratif antara guru dengan murid dan murid dengan murid secara aktif dan menyeluruh. Seterusnya, objektif khusus. Pertama sekali, untuk membantu murid mengenal pasti kata nama am mengikut kategori sama ada manusia, haiwan, benda dan tempat. Yang kedua, memotivasikan murid untuk melibatkan diri secara aktif di dalam pengajaran dan pembelajaran. Terakhir, mengintegrasikan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Soalan kajian, adakah teknik gamifikasi dapat membantu meningkatkan penguasaan murid tentang kata nama am? Yang kedua, adakah teknik gamifikasi mampu memotivasikan murid untuk melibatkan diri secara aktif di dalam pengajaran dan pembelajaran? Seterusnya, untuk tinjauan literatur, masalah pembelajaran merupakan satu keadaan yang menyebabkan seorang murid tidak dapat mencapai tahap kemahiran akademik yang sepatutnya mengikut tahap usianya. Zakaria 2019. Menurut Mock 1992, setiap murid di sesebuah kelas berbeza dari segi intelek, jasmani, rohani, emosi, pengalaman, minat, bakat dan sebagainya. Maka keupayaan mereka juga adalah berbeza antara satu sama lain. Antara masalah yang cukup popular dihadapi oleh guru ialah murid tidak memahami isi pelajaran lalu cenderung gagal melibatkan diri secara aktif di dalam kelas.
Berdasarkan kajian Zuraida 2010 dalam In dan Ahmad 2016, menyatakan bahawa murid pasif merupakan murid yang menjawab soalan dengan cara menggunakan jawapan pendek, iaitu satu atau dua perkataan sahaja. Dengan demikian, kaedah pengajaran yang berkesan adalah perlu bagi menarik minat murid untuk belajar. Seperti yang disebutkan, KSSR Melayu juga meletakkan satu lagi elemen ke dalam DSKP, iaitu pendekatan didik hibur yang menekankan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan secara terancang. Pemilihan alat bantu mengajar seperti internet, Aziz 2013 dan telefon bimbit, Nawi dan Hamzah 2013 dilihat penting untuk menyampaikan kandungan pelajaran dengan lebih berkesan. Menurut Ibrahim dan Muhammad Nur 2021, teknik permainan gamifikasi ini merupakan strategi pembelajaran yang menggunakan elemen permainan bagi memberi motivasi serta menarik minat murid di dalam kelas. Kaedah kajian, bagi melaksanakan kajian ini, pengkaji menggunakan model kajian tindakan yang diadaptasi dari model kajian tindakan Kemis dan MC Taggart 1998. Pardi dan Samsudin 2010 menjelaskan bahawa model ini mengetengahkan 4 fasa berdasarkan kitaran seperti berikut: merancang, tindakan, pemerhatian dan refleksi. Seterusnya, pengkaji merancang teknik pengajaran dan pembelajaran yang baharu untuk meningkatkan penguasaan dan kepahaman murid berkaitan kata nama am melalui permainan gamifikasi yang dikenali sebagai Scratch. Kemudian, pada fasa tindakan, pengkaji meminta murid terbabit untuk bermain permainan mengikut masa yang ditetapkan. Menerusinya, pengkaji membuat pemerhatian terhadap perubahan tingkah laku dan keupayaan murid semasa bermain permainan Scratch. Pada masa yang sama, pengkaji juga menjalankan sesi temu bual bersama 3 murid terbabit bagi mendapatkan respons dan pendapat mereka terhadap permainan yang dicuba. Akhir sekali, pengkaji menjalankan refleksi ke atas isu pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas serta menilai keberkesanan permainan gamifikasi dalam menangani murid yang lemah. Berdasarkan raja di atas, sebanyak 67% murid berjaya menjawab soalan kata nama am dan mendapat markah penuh. Hasil dapatan kajian yang kedua iaitu melalui temu bual, teknik permainan gamifikasi dapat membantu murid belajar kata nama am dalam keadaan yang seronok. Yang kedua, murid dapat memahami kata nama am dengan lebih mudah. Dan yang terakhir, murid dapat membina pengetahuan melalui teknik permainan gamifikasi. Seterusnya, refleksi. Kajian yang dijalankan memberikan implikasi yang positif kepada kedua-dua belah pihak, iaitu pengkaji dan peserta kajian sebagai amalan dalam proses PDP di dalam bilik darjah. Pada awalnya, terdapat murid yang tidak dapat mengenal pasti kata nama am dengan baik, namun penggunaan teknik permainan gamifikasi oleh guru di dalam bilik darjah berjaya meningkatkan tahap penguasaan murid, terutama sekali murid yang belum menguasai kemahiran membaca. Bukan itu sahaja, penerapan permainan gamifikasi melalui pemanfaatan digital sebagai alat bantu mengajar juga sebenarnya berupaya mengaktifkan imajinasi dan minat murid kerana generasi milenium pada hari ini akan lebih tertarik dengan pembelajaran berbentuk visual dan desain yang menarik. Seterusnya, menjadikan pembelajaran yang diterima lebih berkesan dan bermakna. Tuntasnya, hasil daripada kajian ini membuktikan bahawa kreativiti adalah aspek yang penting dalam proses PDP kerana guru perlu menyediakan pengajaran yang menarik dan membantu murid memahami pembelajaran dengan mudah di dalam kelas. Sawyer 2004. Selain merangsang sisi kreatif otak murid, Starbuck 2006 dengan mengambil kira perbezaan individu dan keperluan murid yang berbeza-beza di kelas. Sulaiman 2014. Rumusan. Dapatan kajian jelas menunjukkan permainan gamifikasi dapat membantu meningkatkan penguasaan dan kefahaman mengenai kata nama am dalam kalangan murid. Pada pendapat pengkaji juga, teknik pengajaran seumpama ini sesuai diadaptasi oleh guru mata pelajaran Bahasa Melayu kerana bertepatan dengan amalan pedagogi kontemporari yang memberi peluang kepada murid untuk mempraktikkan pembelajaran kendiri yang menyeronokkan. Pengkaji juga menyedari amalan kajian tindakan yang diketengahkan ini dapat membantu guru memperbaiki lagi amalan PDP yang digunakan sebelum ini. Sehubungan dengan itu, guru perlu sentiasa menunjukkan sikap profesional dan bersedia melakukan perubahan dalam menempuh pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 sekaligus melonjakkan kualiti pendidikan negara ke tahap global. Akhir sekali, berdasarkan hasil kajian ini, pengkaji berpendapat bahawa kajian lanjutan sebagai bentuk penambahbaikan boleh dilaksanakan oleh pengkaji lain pada masa akan datang. Untuk itu sahaja, sekian, terima kasih.
Pembentangan yang syarat dengan ilmu telah kita dengarkan sebentar tadi. Mungkin ada soalan yang boleh dikemukakan kepada pembentang. Dipersilakan. Jika tiada sebarang soalan, kita akan teruskan dengan pembentangan yang terakhir. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Kamariah binti Samir atas pembentangan sebentar tadi. Hadirin sekalian, untuk pengetahuan semua, kolofon ini merupakan anjuran IPG Kampus Bahasa Melayu, IPG Kampus Gaya dan IPG Kampus Tun Hussein On. Sampailah sudah kepada peserta terakhir untuk kajian tindakan. Sama-sama kita menyaksikan video bertajuk Kaedah Pantas Komsas oleh Saudara Abdul Muhin bin Abdul Mohsin. Dipersilakan. Salam sejahtera dan selamat bertemulah untuk pembentangan kajian tindakan. Okay, saya akan membentangkan laporan kajian tindakan saya. Saya ialah Abdul Muhin bin Abdul Mohsin ataupun lebih dikenali sebagai Muin Mohsin, merupakan tenaga pengajar lah, iaitu dari unit Bahasa Melayu Kolej Vocational Al-Star Kedah Darul Aman. Kajian tindakan saya adalah berkaitan dengan pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC dalam kalangan guru Bahasa Melayu. Tajuk kajian tindakan saya adalah Pantas Komsas. Pantas Komsas ini secara umumnya boleh menarik minat pelajar lah terhadap kompetensi Komsas, iaitu kompetensi sastra. Kaedah kajian ini juga hasil daripada kajian ini, maka terlaksanalah kaedah Pantas Komsas ini. Jadi kaedah ini dia mampu menepani revolusi industri 4.0 dan kaedah ini juga sesuai untuk pembelajaran abad ke-21 yang berpusatkan kepada para pelajar. Kaedah hasil daripada kajian tindakan ini adalah bersifat interaktif. Kaedah ini terbuktilah membantu para pelajar untuk memahami Komsas dengan lebih berkesan. Dari aspek seorang guru pula, kaedah ini boleh membantu guru lah untuk mencapai objektif PDPC yang ditetapkan oleh mereka. Jadi tujuan kajian tindakan ini dilaksanakan adalah untuk meningkatkan kemahiran pelajar dalam menjawab soalan berkaitan dengan Komsas lah secara lebih berkesan, maka terhasillah kaedah Pantas Komsas ini. Kaedah Pantas Komsas ini ataupun kajian tindakan ini adalah untuk membantu para pelajar memahami plot sama ada novel, cerpen, drama atau prosa tradisional dengan lebih berkesan. Ini merupakan lakaran kepada peringkat plot yang menggunakan kaedah Pantas Komsas hasil daripada kajian tindakan yang dilaksanakan. Peringkat plot yang pertama adalah peringkat eksposisi. Itu bagaimana sesebuah cerita itu bermula lah. Kerana Pantas Komsas ini memberi fokus kepada Komsas yang berbentuk cerita, novel, cerpen, drama, prosa tradisional. Jadi plot akan bermula dengan eksposisi. Plot peringkat yang kedua adalah konflik. Konflik dia ada subplot. Subplotnya adalah sebab kenapa konflik itu berlaku dan akibat daripada konflik yang berlaku tadi. Manakala peringkat yang ketiga adalah peringkat klimaks dan peringkat yang keempat adalah peringkat peluraian, iaitu penyelesaian kepada konflik yang berlaku dalam cerita lah. Manakala peringkat plot yang kelima adalah peringkat pengakhiran, bagaimana sesebuah cerita itu berakhir, sama ada kejayaan, kegagalan ataupun pengakhiran tergantung. Ini adalah contoh bagaimana
kaedah Pantai Komsas digunakan untuk Komsas yang bertajuk kepimpinan melalui teladan, iaitu salah satu prosa tradisional yang wajib dipelajari oleh para pelajar lah. Jadi melalui lakaran Pantai Komsas ini kita akan memberikan maklumat tentang eksposisi cerita ini, itu watak yang diperkenalkan dan apa maklumat tentang latar tempat dan latar masa lah dalam cerita tersebut. Okey, apabila plot berkembang, okey, kita akan berbincang dengan pelajar itu watak yang mengalami konflik dalam cerita ini dan apakah sebab watak ini mengalami konflik dan akibat daripada konflik yang berlaku lah. Manakala peringkat yang ketiga pula adalah peringkat klimaks, ini adalah peristiwanya. Manakala peringkat yang keempat adalah peringkat peleraian. Okay, manakala peringkat terakhir adalah pengakhiran, bagaimana cerita kepimpinan melalui teladan ini berakhirlah. Dan kita beri sebab kenapa kita mengatakan cerita ini berakhir dengan kejayaan, kegagalan ataupun pengakhiran, tergantunglah. Jadi secara umumnya saya memilih kumpulan sasaran saya untuk melaksanakan kajian tindakan ini adalah pelajar tahun 2 program teknologi kimpalan di Kolej Vocasional Alustar. Okey. Jadi yang menyebabkan saya melaksanakan kajian tindakan ini, saya mendapati 96% daripada pelajar tadi tidak dapat menjawab soalan Komsas dengan tepatlah. Sebab itulah kajian tindakan ini dilaksanakan. Daripada catapai jelas dapat dilihat di situ, sebahagian besar 96% adalah pelajar gagal ataupun tidak dapat menjawab soalan Komsas, komponen sastra dalam kertas 2 lah dengan betul. Sebab itulah kajian tindakan ini dilaksanakan. Ini adalah metodologi kajian yang digunakan dalam merealisasikan kaedah Pantai Komsas ini. Okey, ada 5 metodologi yang digunakan untuk menghasilkan kajian tindakan ini. Ini adalah refleksi hasil daripada kaedah yang diperkenalkan, hasil daripada kajian tindakan ini. Okey, seperti yang dinyatakan tadi, para pelajar yang gagal tadi boleh dah menjawab soalan Komsas ini dengan betul lah. Okey, tidak ada lagi pelajar yang gagal. Ini adalah dari segi pembuktian bahawa kaedah ini yang dihasilkan daripada kajian tindakan ini benar-benarlah membantu para pelajar untuk meningkatkan markah mereka dalam komponen sastra. Okey, saya juga berpeluanglah untuk menguji kaedah ini untuk sekolah aliran perdana kerana saya sering dijemput memberi ceramahlah di sekitar daerah Kota Star. Saya memilih 10 orang pelajar daripada pelbagai sekolah dan saya juga mendapati bahawa kaedah hasil daripada kajian tindakan ini benar-benar membantu mereka dalam komponen sastra. Dapat dilihat di situ peningkatan markah mereka dalam kompetisi Komsas. Okay, jadi secara kesimpulannya, kaedah ini bukan sahaja boleh membantu para pelajar tetapi juga guru lah dalam mengajar ataupun menyampaikan kompetisi Komsas yang berbentuk cerita tadi. Okay, kaedah ini ada dimuat naik dalam YouTube untuk memudahkan para pelajar ataupun guru mengakses kaedah ini. Okay. Dan saya juga ada memasukkan bahan-bahan tambahan lah berkaitan dengan Komsas ini dalam blog saya muinmohsin.blogspot.com. Okey, setakat ini pelayar blog saya melebihi 3 juta orang lah. Itu adalah QR code kaedah Pantai Komsas untuk memudahkan para pelajar mengakses kaedah ini. Kaedah ini juga turut mendapatkan pengiktirafan hak cipta dari Bank IPO, tu sijil dia. Okey. Oleh sebab saya sering dijemput untuk menghadiri ceramah secara percuma bagi membantu pelajar-pelajar terutamanya golongan B40, maka saya telah diberi anugerah My Hero lah oleh Jabatan Perdana Menteri. Okay, ini sekitar gambar dia lah dan juga dilaporkan oleh surat khabar anugerah My Hero tadi. Okay, kisah ataupun kaedah ini juga turut mendapat liputan pada akhbar arus perdana daripada pelbagai bahasa. Okay, saya juga mengenalikan kelas secara bersebungka dan maya hasil daripada kaedah yang saya perkenalkan ini. Ini bukti dia lah. Okay, saya juga turut dijemput untuk membentangkan kertas kerja hasil daripada kajian tindakan yang saya laksanakan sama ada peringkat negeri, peringkat kebangsaan maupun peringkat international lah. Okay, saya pernah dijemput ke Bangkok. Ini adalah liputan saya yang dibuat oleh Berita Perdana RTM, berita jam 8, tu pemberita dan tu link laporan kaedah inilah
ataupun kisah saya. Okay, oleh sebab saya sering membuat kelas secara percuma dengan menggunakan kaedah-kaedah hasil daripada kajian tindakan, maka kisah saya diabadikan dalam buku teks Kementerian Pendidikan Malaysia yang diguna pakai mulai sesi 2021, itu oleh pelajar tahun 5 lah. Okay, ini semua hasil daripada impak kajian tindakan yang saya laksanakan. Saya juga turut menghasilkan modul yang diguna pakai oleh kolej vocational di seluruh Malaysia ataupun di negeri Kedah lah. Okay, saya juga turut mendapatkan nombor ISBN bagi kaedah ini, tu nombor dia untuk nilai tambah lah. Okay, selain itu saya juga komersialkan kaedah ini dengan memasarkannya di platform Shopee. Okay, dan ini adalah rujukan yang saya guna untuk menghasilkan kajian tindakan ini. Terima kasih. Sekian pembentangan saya. Selesai sudah sesi pembentangan yang terakhir. Kita telah mendengar satu pembentangan yang amat menarik sebentar tadi. Sesi soal jawab kelas 3. Hadirin boleh mengajukan soalan kepada pembentang. Salam sejahtera Encik Abdul Muhin, Syabas, Tania dapat berjaya menghasilkan satu modul, satu kit yang boleh menyebabkan pelajar menguasai Komsas. Komsas adalah satu bahagian yang susah untuk kita mengajar pada pelajar yang memang tidak mahu membaca sebenarnya, tapi dengan hasilnya satu kit ni dia dapat membantu para pelajar menguasai Komsas. Soalan saya pada pagi ini adalah sejauh mana pencapaian kejayaan Encik Muhin dalam mengaplikasikan kaedah ini? Terima kasih doktor. Terima kasih. Terima kasih. Bila bercakap tentang impak lah ataupun keberkesanan kaedah ini, yang pertama sekali kepada pelajar saya sendirilah di Kolej Vocational Al-Ustaz. Jadi dari data yang saya tunjukkan tadi jelas bahawa peningkatan markah mereka dalam Komsas yang berbentuk cerita, begitu juga dalam minat mereka untuk membaca Komsas cerita. Yang kedua, impak dari segi sekolah-sekolah aliran perdana lah, maksudnya selain kolej vocational lah. Kolej vocational ni mereka mengambil CJ Vocational Malaysia, dan manakala sekolah aliran perdana pula mengambil CJ Pelajaran Malaysia. Okay, walaupun berlainan dia punya peperiksaan awam dia, tapi dia punya bentuk soalan adalah sama lah. Jadi impak mereka tadi kita dapat lihat daripada data yang saya tunjukkan bahawa memang kaedah ini benar-benar membantu mereka lah. Dan apabila kaedah ini saya pasarkan di Shopee, satu lakaran tu saya jual 99 sen. Dia mendapat sambutan yang cukup menggalakkan lah daripada para pelajar di Malaysia. Impak yang lain adalah dari segi pengiktirafan komuniti kepada saya lah. Saya dipanggil ceramah, diberi anugerah dan sebagainya. Adakah saya menjawab soalan Puan? Ya, Encik Muhin. Terima kasih. Cuma kalau boleh Encik Muhin boleh share link Shopee tu supaya kami pun boleh turut. Boleh. Terima kasih. Saya dapat terima jawapan Encik Muhin tadi. Terima kasih atas sokongan. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Abdul Muhin bin Abdul Muhsin atas maklum balas dan juga pembentangan sebentar tadi. Sidang maya yang dimuliakan, umpama berjalan dah sampai ke batas, umpama berkayuh dah sampai ke muara, umpama memanjat dah sampai ke puncak, umpama berlayar sauh di labuh. Dengan pembentangan itu tadi, maka berakhir sudah sesi pembentangan menerusi saluran ini. Entah sirih salah sorong, entah kata salah sutur. Terimalah salam, salam santun, salam maaf, salam ampun. Bagi pihak penganjur, kami ingin memohon maaf andai terdapat kekurangan dan juga kelemahan sepanjang sesi pembentangan dijalankan. Kami juga merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada semua pembentang
yang telah memberikan kerjasama yang amat baik semasa sesi pembentangan dijalankan. Jangan lupa untuk mengisi borang penilaian program dan borang LAMPT 1103 yang terdapat pada ruangan sembang. Sebelum majlis melabuhkan tirai, para hadirin diminta untuk membuka kamera bagi sesi fotografi. Sekian, setakat ini sahaja majlis kita. Terima kasih diucapkan kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.